Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabar rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan balasan terhadap mereka sehinggalah pada satu hari apabila mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, maka mata mereka akan terbeliak melihat azab tersebut. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah dan menahan kemarahan, orang yang menahan kemarahan serta memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ataupun berbuat kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara Islam ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Ya mati Fadil tuan imam kita, tuan-tuan imam kita, dua imam, seorang kita nanti lah, boleh nanti. Kemudian mati tuan Bilal kita, kemudian tuan Siap, pengerusi masjid. Pengerusi masjid tadi dia minta maaf, dia ada urusan gitu. Kemudian jawatankuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur kepada Taala kerana sekali lagi malam ini tuan-tuan kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah malam ni, kuliah tauhid bab tauhid, kitab Hakikat Beriman kepada Allah yang dikarang oleh Ustaz Samsul bin Muhammad Noh. Di muka surah apa? 180. Okey. Baris. Okey, jadi
Jadi jika begitu, kenapa manusia berusaha dan berikhtiar? Okey, betul. Jadi kalau ikut pada perbahasan atau perbincangan yang lepas, di mana setiap kudrat dan ida Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun kehidupan kita ini telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di azali. So maknanya kalau begitu, kenapa kita perlu berusaha dan berikhtiar? Kalau seandainya apa yang berlaku pada kita ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di azali, untuk apa kita berusaha kan, berikhtiar? Sebenarnya usaha dan ikhtiar itu pun adalah benda yang diperintah oleh Allah Taala juga. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat perintah, ayat-ayat amar kan, ayat perintah aqimus solah wa atuz zakah kan, kemudian amal ma'ruf nahi munkar kan, kemudian wasari'u tadi macam ayat saya baca tadi kan, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan semua ayat-ayat yang perintah arahan pada kita. Ketiga, ayat-ayat dalam Quran pun ada ayat-ayat nahi, ayat-ayat larangan. Okey, ayat-ayat larangan yang mana Allah Taala menegah kita daripada melakukan perkara tersebut. Walaupun dari segi hakikatnya semua benda-benda itu pun semua telah tentukan Allah Taala di azali, tetapi kita masih ada lagi usaha dan ikhtiar daripada pihak kita lah. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, walikulli syai'in sababa. Bagi setiap satu tu ada sebab. Bagi setiap satu tu ada sebab. Okey, nak berusaha, nak berjaya mestilah berusaha. Contoh kalau kita nak mempunyai anak, nak mempunyai anak mestilah kita berkahwin. Tanpa berkahwin macam mana kita boleh dapat anak? Betul tak? Anak pungut bolehlah. Anak pungut ataupun anak angkat. Boleh kita dapat anak, tapi bukan anak kita yang sebenarnya. Kalau anak tu perempuan pun, kalau dia berkahwin pun, kita pun tak layak menjadi wali. Tak boleh kita jadi wali bagi dia, kerana dia merupakan anak angkat kita, bukan anak kita yang sebenar. So maknanya nak mendapatkan anak perlu berkahwin. Nak kaya mestilah berusaha dan bekerja. Nak pandai mestilah rajin belajar. Nak makan mestilah menyuap makanan lah. Menyuap makanan dalam mulut. Takkan orang lain nak suapkan lah. Betul tak? Lainlah kalau dulu waktu kita baru kahwin. Time baru kahwin tu memanglah bersuap-suap kan. Isteri menyuapkan makanan dalam mulut suami, suami menyuapkan makanan dalam perut isteri, dalam perut pula, dalam mulut isteri. Betul tak? Suap menyuapkan, betul tak? Baik. Jadi jika begitu, kenapa manusia itu berusaha dan berikhtiar? Sedangkan apa yang lakukan itu tidak memberi bekas kan? Sedangkan perbahasan yang lepas menyatakan bahawa apa yang kita lakukan tu tak ada bekas pun, tak ada taksir pun. Kan? Malahan kudrat yang ada Allah Taala pun tidak ada taksir. Tidak ada memberi bekas. Yang memberi bekas siapa sebenarnya? Iaitulah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Taala itu sebenarnya yang taksir, memberi bekas. Kita apa yang kita buat sebenarnya pun tidak ada taksir. Tidak ada taksir, tidak ada bekasan dalam muka bumi ini. Walaupun dari segi balasannya memanglah kita sendiri akan terima besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan ada juga balasan yang amalan yang kita buat di dunia lagi pun Allah Taala nak balas dah. Tak payah tunggu akhirat pun. Tak? Contohnya dalam bab derhaka kepada dua ibu bapa. Seorang anak derhaka pada dua ibu bapa. Kat dunia lagi Allah Taala dah boleh memberikan balasan. Belum lagi di akhirat. Betul tak? Begitu juga dalam bab amal kebaikan yang kita buat. Di dunia pun kita dah boleh dapat balasan. Apa contoh balasan amal kebaikan yang kita dapat bila kita buat kebaikan? Contohnya kita diberikan kebahagiaan ataupun ketenangan. Kebahagiaan ataupun ketenangan sakinah. Kebahagiaan ketenangan itu pun termasuk dalam bab balasan yang kita terima di dunia lagi. Belum lagi di akhirat dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So kemudian kita sambung lagi. Sebenarnya usaha dan ikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita belajar
Allah Ta'ala perintahkan kita bekerja, Allah Ta'ala perintahkan kita berjuang, dan juga kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Semana kalau nak berjaya, mestilah belajar. Kalau nak jadi kaya, contoh seorang tu nak jadi kaya, mestilah dia bekerja. Tak boleh dia kata goyang kaki macam tu je, duduk je ke rumah tak buat apa-apa. Kemudian kalau contoh kita nak Islam tu hebat, bagus, mestilah kita berjuang dan juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjuang dan berjihad pun banyak cara lah. Sama ada bilisan, sama ada dengan lidah kita, ataupun bilhal, ataupun dengan environment, suasana kehidupan kita yang Islamik. Kan semuanya boleh jadikan contoh kepada golongan yang berislam untuk minat ataupun cenderung kepada Islam itu sendiri. Dan kemudian Allah Ta'ala perintahkan kita menjaga kesihatan, dan juga Allah Ta'ala perintahkan kita mengenaki sesuatu, naklah kita berusaha dan berikhtiar, dan lepas tu berdoa, dan lepas tu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Tak boleh kita diam macam tu je, tunggu saja. Walaupun ialah memanglah jadi rezeki itu memang setiap benda yang setiap benda yang menyawa tu tetap ada rezeki lah, Allah Ta'ala tulis bagi dia. Cuma banyak sikit je lah, banyak sikit saja. Malah binatang-binatang pun kita nampak tuan-tuan, binatang-binatang pun nak hidup pun mereka juga berikhtiar. Contohnya singa ataupun harimau ke, binatang-binatang pemangsa kan, dia nak hidup pun dia kena menangkap mangsa dia. Betul tak? Dia nak hidup pun kena menangkap mangsa dia. Sama ada dia pergi mengejar mangsa ataupun dia menunggu mangsa datang. Mangsa datang. Ada juga dia tunggu binatang mangsa datang. Serangan hendap tak? Serangan hendap. Malahan binatang dalam air pun, contoh ikan-ikan pemangsa kan. Ada ikan-ikan yang menyuruk dalam apa tu? Dalam mana? Dalam pasir kan? Ada ikan yang menyuruk dalam pasir. Dia menyamarkan diri dia. Dia tunggu je kan, ikan lain, ikan kecil datang di depan dia. Bila ikan kecil datang depan dia, maka dia pun tangkap. Di mana dia nangkap pun kena usaha jugalah. Dia kena usaha juga menangkap ikan tu. Walaupun kata dari segi konsep penyamaran tu dah ada dah. Cara menyamar tu dah ada, nak tangkap haiwan lebih kecil pada dia. Tapi maknanya dah menyamar tu, kalau ikan tu dah lalu depan dia pun, dia kena buka mulut Betul tak? Kenalah buka mulut kenalah dia tolan. Takkan dia duduk macam tu je. So maknanya binatang pun berusaha dan berikhtiar. Apalagi kalau manusia, mestilah kena berusaha dan ikhtiar. Baik. Kemudian Allah SWT perintahkan kita menuntut ilmu untuk pandai. So maknanya kalau nak pandai, mestilah belajar. Mestilah belajar. Sama ada di peringkat sampai ke peringkat yang tertinggi, dapat orang kata PhD ke apa sebagainya, profesor dan sebagainya, terpulanglah. Sebab ada pun seorang orang ni pun dia tak ada pandang pun benda tu macam tu. Tapi kalau tak ada PhD, kata ada PhD, dia membohong lah. Kan tak ada ijazah tapi kita kata ada ijazah, bohong lah nama kan. Kalau kata ada ijazah, cakaplah ada ijazah. Tengok ijazah tu tulis ke tak tulis. Banyak orang kadang menyamar kan, menyamar tak ada ijazah tapi kata ijazah. Itu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan bekerja keras jika inginkan kekayaan. Nak kaya pun mesti berusaha dan berikhtiar lah. Tapi dengan cara yang baik lah, cara Islam. Tidak menipu orang lain, tidak ada unsur-unsur moral. Begitu juga kalau orang berniaga pun antara cara dan kaedah berniaga ni, mestilah orang kata salah satunya sabar. Tak sabar macam mana kita nak maju dalam perniagaan. Begitu juga kalau orang mancing ikan kan, orang mancing ikan. Kan orang mancing ikan pun kena sabar juga. Kalau dia tak sabar, maka ikan pun tak makan dia punya pancing dia. Malahan ada juga orang mancing pun kadang-kadang satu ekor pun tak dapat. Kan duit habis banyak tapi seekor ikan pun tak dapat. Tapi bila time tertentu pula banyak pula dapat sampai ikan tak termakan pula. Kata tak? Baik, kemudian Allah Ta'ala perintahkan berkahwin jika mahukan anak. Kalau tuan-tuan anak yang betul lah, bukan anak-anak ni anak tekak.
Ah, bukan nak tekan jari. Tapi anak yang betul kenalah berkahwin. Tapi berkahwin juga tak semestinya dapat anak. Betul tak? Salah satu syarat nak anak mestilah berkahwin. Tapi setiap perkahwin itu belum tentu dapat anak. Jangan anggap kahwin ni garanti lah dapat anak ni. Tengok-tengok kahwin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kahwin, seorang anak pun tak ada. Jadi rumah pun sunyi je kan. Jangan ada dia dengan laki bini je. Kadang itu pun tak bercakap. Sebab apa? Tak ada penjeri rumah tangga kan. Baik, kemudian semua itu perlu kita laksanakan kerana Allah Ta'ala telah merintahkan demikian. Tetapi mengapa Allah Ta'ala menyuruh manusia berusaha dan berikhtiar, sedangkan usaha dan ikhtiar itu asalnya pun tak ada memberi bekas pun. Kalau ikut pembahasan lepas, tak ada memberi bekas pun, tidak ada taksir pun dalam usaha dan ikhtiar kita. Kita ni membakar macam apa? Seperti wayang kulit. Wayang kulit yang dimainkan oleh Tok Dalang kan. Sebutkanlah kita lain lah. Seperti wayang kulit yang dimainkan oleh Tok Dalang. Kita ni macam orang kata seperti bayangan sahaja. Kerana asal kita ni pun tak wujud sebenarnya. Yang wujud hakiki siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawapannya adalah kerana Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu itu dengan bersebab. Nampak? So kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita kena usaha juga, kena ikhtiar juga? Kerana nak jadikan sesuatu itu bersebab. Tak ada sebab tak boleh. Itu namanya dunia. Itu namanya dunia, alam dunia. Okay? Kalau ikut dalam pembahasan lepas, saya nyatakan bahawa kan manusia ini sebenarnya di segi hakikatnya kita merupakan majbur. Dikatakan majbur. Di segi zahiriatnya kita ni mukhtar. Apa makna majbur? Majbur di segi hakikatnya kita majbur kerana kita ini mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di azali. Kita ni adalah majbur. Kemudian kenapa kita ni mukhtar? Kita ada pilihan. Di segi zahiriatnya kita boleh memilih sama ada kita nak benda yang baik ataupun benda yang buruk. Okey, macam mana kita nak tahu benda terbaik atau buruk? Caranya ilmu lah. Tanpa ilmu macam mana kita nak bezakan benda baik ataupun benda buruk? So makna ilmu pun penting. Ilmu pun penting dalam kehidupan kita. Malahan kalau tak ada ilmu pun orang tak akan respect dengan kita. Kau ni jahil, tak tahu benda, satu benda pun tak tahu. Bila tanya tu, tanya ni, tak tahu. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Dan dalam Quran pun Allah Taala sebut, dia kata kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Betul tak? Sudah macam tu jawapannya tidak tak samalah. Malahan orang yang berilmu lebih dihormati berbanding dengan orang yang tidak berilmu, tuan-tuan. Baik, kemudian contohnya untuk menjadi pandai, kenalah belajar. Untuk nak dapat anak, kenalah berkahwin. Untuk mencapai kekayaan, kenalah rajin berusaha. Dan begitulah seterusnya. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Walaupun tuan-tuan begitu, ada juga setiap sesuatu itu tidak ada sebab. Ada juga nanti kita lihat di belakang. Kan? Contohnya apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Kan? Nabi Isa AS macam mana? Kenapa Nabi Isa ada sedangkan ibu dia tidak berkahwin? Nampak tak? Walaupun kan hukum masanya setiap sesuatu itu ada sebab, tetapi ada masa-masa tertentu setiap sesuatu itu tidak ada sebab pula. Ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala Quran, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya kami, makkanna lahu fil ard, sungguhnya kami teguhkan baginya fil ardi dalam muka bumi, wa atainahu, dan kami datangkan ataupun kami berikan baginya min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu itu sababa, sebab. Setiap sesuatu itu ada sebab. Contohnya dalam bab kematian kan. Dalam bab kematian, kenapa orang itu mati? Macam-macam lah alasan kenapa seorang itu mati.
Salah satunya aksiden. Kenapa dia mati? Aksiden, dia kata. Kemalangan, meninggal. Sebab tak? Mana dia mati itu disebabkan oleh kemalangan itu. Kenapa dia mati? Sakit ke jantung. Buat pembedahan dah banyak kali dah. Kajian. Tapi lah, Allah Ta'ala dah tentukan qada dia, maka Allah Ta'ala dah lebih sayang dia, maka nyawanya telah pun ditali oleh Allah SWT. Okey? Mana kenapa dia mati? Sebab apa dia mati? Kerana dia sakit jantung. Walaupun umur dia muda lagi. Tahu tak? Walaupun muda lagi. Kerana kebiasaannya orang yang umurnya dah tua itulah tempoh kematiannya lagi dekat berbanding dengan orang muda. Tapi kenapa orang muda yang mati dulu berbanding dengan orang yang tua? So maknanya bahawa kan setiap kalangan kita ni mesti ada persiapan. Kerana ajan maut tu tak tunggu tuan tua ke atau tuan muda. Tak tunggu tuan-tuan. Sama ada tuan muda ke, kan, tua ke. Malahan yang muda pun kadang-kadang pergi dulu berbanding dengan yang tua. Yang tua-tua ni tak mati-mati lagi. Kau ni bila nak mati kan? Tanya dia, ni bila nak mati ni? Kan? Kau ni macam kau hajar ni kan? Saya juga hajar sih kan? Tuan-tuan. Tapi itulah hakikatnya berlaku, tu tak? Kemudian inilah peraturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan peraturan ini dinamakan sebagai sunatullah. Peraturan ini dinamakan sebagai sunatullah. Makna setiap satu tu sebab. Setiap sesuatu tu ada sebab, merupakan sunnatullah. Kalau nak berjaya, mestilah berusaha. Kalau orang, contoh kita nak tarik dia masuk Islam, kita kena berdakwah dengan dia. Nak tarik orang ke masjid, mesti kita berdakwah dengan dia. Pergilah rumah-rumah, contohlah kan. Kan? Kalau tak boleh pun, macam zaman sekarang ni, banyak alat media masa. Malah, kan, dakwah-dakwah pun boleh sampai di dalam rumah. Di handset pun boleh sampai mesej dakwah dan sebagainya. Tapi kalau mata tak bukakan pintu hati, selama tu pun macam itulah dia. Dia tetap juga tidak akan datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Tapi yang penting mesti ada usaha dan ikhtiar. Kerana setiap yang berjuang itu ada pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Allah Taala menyebut dalam Quran, dia kata falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan berubah. Dan aturan Allah Taala itu tidak akan engkau dapat menyimpang. Tidak kita akan dapati aturan itu menyimpang daripada hakikat yang sebenarnya. Kita tak boleh nak orang kata nak menghalang daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Contoh dalam bab hujan lah, dalam bab hujan sama ada kita nak hujan ni turun ke tak nak turun, bukan kuasa kita. Bukan kuasa kita kan. Kita tak nak hujan ni turun. Kita dah nampak dah, memang gelap betul lah. Langit tu memang dah gelap dah. Mesti hujan akan turun. Tapi kita nak tahan hujan jangan turun. Boleh ke? Tak boleh. Ataupun kita nak hujan turun. Kita nak hujan ni turun, memang dah nampak dah gelap. Gelap gelita kan. Garanti ni hujan turun ni. Tengok tak turun hujan. Hanya longkang-longkang poti buat topan itu je. Hujan setitik pun tak turun tuan-tuan. Nampak? Itu bukan kuasa kita, kuasa Allah Ta'ala. Kalau seandainya kuasa kita, boleh je kita tarik hujan tu supaya turun cepat. Lagi pun kita dah lama tak hujan ni. Bagi dah tak hujan. Baik, kemudian tuan-tuan, dengan demikian adalah salah bagi kita apabila mengendaki sesuatu kita tak berusaha untuk mendapatkannya. Tak usaha untuk dapatkannya. Dan nak usaha pun dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang dibolehkan oleh syarak. Kerana berusaha pun macam-macam cara. Ada orang berusaha nak dapatkan sesuatu dengan cara yang buruk. Dengan cara menipu orang, dengan cara contohnya kalau dia minat dengan perempuan tu tak minat dengan dia. Jadi dia nakkan perempuan tu, dia hantar sihir kan. Dengan dihantar sihir, penduduk dan sebagainya, supaya perempuan tadi cenderung dengan dia. Betul tak? Itu cara yang tidak dibenarkan oleh Islam ataupun syarak. Ini adalah bertentangan dengan sunnatullah, iaitulah peraturan Allah Ta'ala. Namun begitu tuan-tuan,
untuk mendapatkan, untuk menunjukkan kuasa Allah Ta'ala itu adalah mutlak, kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu tanpa sebab. Walaupun di segi hukum asalnya setiap sesuatu itu mesti ada sababan, tetapi ada masanya kan tidak ada sebab. Benda yang mencari adat, benda yang berlawan dengan hukum adat, hukum alam, boleh Allah Ta'ala buat. Contohnya Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa apa-apa. Nampak? Tidak ada apa-apa pun. Dan Siti Maryam pun berkata, aku bukan seorang perempuan yang penzina. Aku ni bukan seorang perempuan lacur. Jadi mustahil aku akan dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka Jibril alaihissalam masuk bertemu dengan siapa tu, dengan Siti Maryam, dan Jibril kata pada Maryam bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak, maka Maryam pun terkejut dia. Mustahil aku akan dikurniakan seorang anak sedangkan aku tidak pernah berkahwin dan aku pula bukan jenis seorang perempuan pelacur. Maka malaikat Jibril kata benda ni adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia menghendaki maka jadilah dia. Maka selepas itu kan, maka Siti Maryam pun hamil dan mengandung. Bila Siti Maryam hamil dan mengandung, dia pun yang merasa malu. Akhirnya keluar daripada tempat dia punya beribadah tadi, maka dia melarikan diri. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ismail alaihissalam tidak lut ditoreh dengan pisau dan juga sebagainya. Ini benda yang mencari adat lah. Kerana hukum asal dia, setiap pisau yang ditoreh kepada kita punya kulit ni kan, sudah tentu akan luka lah kan. Luka kalau terlampau tajam tu, sesilap bulan pun boleh putus. Contoh parang yang tajam tu, parang tu lah yang parang semolih tu. Tu tak kan? Imam ada orang parang semolih kan? Tajam tak parang semolih tu? Kau tak percaya orang, letak ke jari dekat tangan kan? Kau tak putus kan? Itulah tajamnya parang semolih tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh kan benda tu melawan adat dengan tidak ada bekasan apa-apa, walaupun pisau tu tajam, letak kat jari kita, tertarik pisau tu tak ada bekas apa-apa. Tapi bukan sihir lain. Sihir pun boleh juga berlaku begitu kan, boleh melawan adat. Tak ada sakit apa-apa. Tu mereka menggunakan sihir, menggunakan jin dan sebagainya. Kemudian kejadian yang sebegini adalah untuk memberi pengajaran bahawa apa yang berlaku itu hanyalah sunatullah. Perbuatan dan usaha kita tidak memberi bekas. Nampak? Perbuatan dan usaha kita asalnya tidak memberi bekas. Oleh itu, untuk memberi pengajaran tuan-tuan, Allah Ta'ala lakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan adat, seperti perihan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Itu juga dengan Nabi Ibrahim. Betul tak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian perkara-perkara mukjizat yang lain, seperti ular Nabi Musa alaihissalam yang memakan ular ahli sihir Firaun. Kemudian Nabi Musa pula dengan menggunakan tokatnya, diketuk tongkat itu ke laut, maka terbelahlah laut. Siapa boleh buat terbelah laut? Tak ada siapa boleh buat kan? Tidak ada siapa buat. Siapa yang mampu? Tak boleh. Laut tu nak dibelah bukan satu perkara yang mudah. Tapi benda itu boleh mencari adat, seperti yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian oleh sebab itu manusia tak boleh sombong dan bongkak hanya kerana dapat memiliki sesuatu yang diusahakan selama ini. Contohnya pandai setelah belajar dan sebagainya. Kalau kita dah pandai disebabkan kita belajar, so janganlah kita sombong pula kan. Dia kata kau ni apa kelulusan yang kau ada, cakap SPM je ataupun setakat SRP je, tak payah kalau kau nak bujang aku gitu kan. Ni ada sifat-sifat sombong pun tak boleh, tak dibenarkan. Itu sebabnya kita kena belajar akhlak, tasawuf pula. 3 ilmu ni bergabung 3. Pertama tauhid, kemudian akidah, lepas tu fiqh, lepas tu akhlak. Okey, ada tauhid tapi tidak ada
Ada tauhid, ada fiqh, tetapi tidak ada tasawuf. Kan dia nama sebagai orang yang fasik. Kemudian dia ada tauhid, kemudian ada tasawuf, tidak ada fiqh. Ini namakan sebagai zindik. Sebenarnya tiga ilmu ni kan melengkapi di antara satu sama lain. Di samping itu, kalau ada kita kemampuan, belajarlah ilmu lain lagi. Ilmu usul fiqh, ilmu usul tafsir, ilmu mustalah hadis, ilmu apa lagi? Ilmu tarikat. Okey. Apa lagi? Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantiq, mumayyan, balaghah, ma'ani. Macam-macam ilmu terdapat Islam ni kan. Ilmu tentang Quran, tajwid, taranum Quran. Kerana tak semua orang boleh taranum. Sebabnya kita jangan mempelekehkan orang yang boleh taranum. Kalau tak boleh, dia diam je lah. Dengar je orang baca. Jangan kita nak kata cakap benda bukan kepada orang yang boleh taranum pula. Kerana taranum pun salah satu daripada seni juga, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang ada kelebihan begitulah. Baik, kemudian apa yang kita miliki itu hanya bersifat sementara dan tak kekal pun. Apa yang kita miliki tuan-tuan, kan kelebihan-kelebihan yang kita ada, ilmu-ilmu kita yang kita belajar, ilmu yang tinggi yang kita ada pun, kan semua tu jangan menyebabkan kita jadi sombong. Malahan sepatutnya kita ambil resam macam padi tu. Macam mana padi tu, dia lagi berisi, maka dia lagi tunduk pula. Bukan lagi berisi tu, lagi benda mendongak pula kalau macam tu. Nauzubillah min zalik. Kemudian Allah Ta'ala boleh tarik, bila masa sajalah. Sikit saja tuan-tuan, kalau sana Allah Ta'ala putuskan kita punya urat saraf otak kita ni, daripada ilmu yang banyak melangit kita dapat tu, yang kita boleh hafal, sikit aja mungkin diputuskan Allah Ta'ala. Waya tadi kan, dah tak ingat dah. Bila tanya kan dah tak boleh jawab dah. Dah lupa dah. Tanyalah kau lain lah. So nampak tak? Contohnya seorang yang alim, jika dia sombong dengan ilmunya, sekali Allah Ta'ala putuskan serambut saja urat di dalam otaknya, maka akan hilanglah ilmunya yang dipelajarinya bertahun-tahun. Nampak? Bertahun-tahun kita mengaji, bertahun-tahun kita belajar. Disebabkan oleh sifat sombong dan ego yang ilmu yang kita ada ni, maka akhirnya Allah Ta'ala tiba-tiba putuskan satu urat saraf. Otak pada kata. Semana kita dah tak boleh fikir dah. Banyaklah ilmu yang akan hilang. Mungkin tak semua ilmu yang hilang, tapi boleh katakan separuh kemungkinan besar ilmu kita dah hilang. Dan kemungkinan besar kan rumah kita pun kita dah tak ingat dah. Bila kita masuk hospital, rumah kita datang ziarah, dia kan tengok kita, kau ni siapa? Kan? Yalah bang, kita takkan tak kenal kita. Itulah tak cam lagu dia tu. Nampak? Sikit saja kan Allah tarik. Baik, kemudian seorang yang bangga dengan kayaannya, sekali Allah Ta'ala matikan, ke mana hartanya akan pergi? Ke mana harta kita pergi bila Allah Ta'ala menarik nyawa kita? Semana harta kita akan ditinggalkan kepada ahli waris kita lah. Kalau ahli waris kita tu jenis orang yang mengaji, orang yang faham bab agama, kan harta kita tu dia tak akan makan habis. Kemungkinan besar separuhnya akan diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, disedekahkan, diwakafkan ke masjid ataupun surau ataupun pusat-pusat tahfiz kan, kepada orang yang berjihad pada jalan Allah Taala, kepada orang yang pergi mengaji kan, pergi Azhar ke pergi Mesir pergi belajar kan, jadi dia sponsor lah hasil daripada duit si mati yang telah ditinggalkan separuh tadi kan. Jadi maknanya dia tak makanlah habis semua tu. Baik, kemudian seorang yang bangga dengan kekayaannya, sekali Allah Ta'ala matikan, ke mana hartanya akan pergi? Manusia tidak memiliki dan tidak dimiliki hasilnya. Begitulah Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Semana hakikatnya sebenarnya kita ni tak ada milik apa-apa. Malah separuh daripada manusia ni kan tertidur. Separuh dari manusia ni dia tertidur. Waktu bila dia terjaga, waktu nak mati. Waktu nak mati barulah dia terjaga. Kenapa? Kerana malaikat maut dah ada depan mata dia.
Selama dia tertidur. Masuk tertidur tu bukan tertidur macam tu tuan-tuan. Maksudnya dia tak faham apa tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Dia tak faham sembahyang tak ke mana, puasa tak ke mana, amar ma'ruf nahi munkar tak ke mana, kan? Buat baik tak ke mana, semua tak ke mana. Tu dikatakan sebagai orang yang tertidur. So bila masa dia terjaga, bila malaikat maut dah duduk depan mata dia dengan mata yang tidak berkelip, dengan perhati, kan? Dia pun dah comel dah. Dia macam ni orang ni pandang aku gitu. Dia macam ni pandang ni. Dia tanya, kau ni siapa? Kau tak kenal aku ke? Dia kata, dia tak kenal. Akulah malaikat maut gitu. Ya ke? Nampak? Akulah malaikat maut. Apa tujuan kau datang? Gitu. Aku datang ni nak menarik nyawa kau lah. Oh ya ke? Boleh bagi tempoh tak? Boleh bagi tempoh tak? Mereka kata apa? Si hamba tadi kan, manusia tadi. Oh tak boleh, tak ada tempoh dia. Alah, bagilah aku chance sikit sekejap ni nak taubat apa-apa sebenarnya kan, nak sembahyang jap, lepas tidak pun 2 rakaat gitu kan. Tak ada macam mana kata. Baru nak pergi melangkah nak ambil sembahyang. Nak ambil sembahyang tak reti. Baru nak buka buku. Nak buka buku macam mana lah cara ambil sembahyang ni. Dulu ada ustaz ajar. Tapi dah lupa pula kan. Baru cari. Masa tu malaikat pun dah sampai. Dia tarik nyawa dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuan-tuan. Janganlah kita jadi macam tu, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Baik, kemudian oleh itu bagi orang mukmin segala yang ada di dunia ini tidak beri bekas. Kerana itu orang mukmin berani berjuang. Dah azan Dah nak azan dah kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. La haula wala Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Rasulullah Muhammad. Baik, kita sambung sekali lagi. Oleh itu bagi orang mukmin segala yang ada di dunia ini tidak memberi bekas. Segala yang ada di dunia ini tidak memberi bekas.
Malahan apa yang dalam dunia ni pun kan bukanlah orang kata menjadi matlamat kehidupan mereka. Matlamat kehidupan dia adalah akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Oleh itu orang mukmin berani berjuang, berjihad. Oleh itu orang mukmin dia mesti berani berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Kemudian mengamalkan Quran dan sunnah walaupun dihina, nampak? Walaupun dihina, walaupun diejek, kan? Walaupun di penjara, contohnya ditangkap di penjara, tetapi hati mereka tetap bebas. Itu sifat ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, berani kerana benar. Malahan Nabi SAW pun pernah kata, qulil haq walau kana murran. Katakanlah benar walaupun benda itu pahit. Pahit untuk didengar. Betul tak? Malahan benda pahit pun kadang-kadang boleh menjadi ubat. Boleh menjadi ubat. Betul tak? Itu sebabnya ubat tu dia pahit. Kenapa ubat pahit? Kenapa ubat pahit? Tu kena tanya doktor lah kenapa ubat tu pahit. Ada tak ubat tak pahit? Ada. Ada juga ubat tak pahit kan? Tapi banyak ubat mesti pahit. Madu lain madu lebah lain. Madu lain. Dia manis. Manis bagi orang lelaki. Orang perempuan dia pahit. Pahit bagi orang perempuan. Walaupun dia manis. Terbeza dia. Betul kan? Ramai menyokong kan? Baik, kemudian mengamalkan Quran dan sunnah walaupun dihina, diejek dan dipenjara, kan tetap mereka berani menyatakan benda benar. Kerana hati mereka sudah bebas daripada ikatan takut kepada manusia. Mereka tak takut pada manusia dah. Yang mereka takut siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang berlaku pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat yang lain kan, dalam peperangan Badar ke, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq dan sebagainya, mereka tak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbuatan manusia tidak memberi bekas. Manusia menghina, tetapi Allah Taala memuliakan mereka. Muliakan mereka. Malah ada kalau manusia ni tentang bila dah mati pula, jasadnya pun masih utuh lagi. Ada lagi. Masih utuh lagi, tak dimakan oleh tanah, tuan-tuan. Walaupun dah ke bumi dah sampai berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun tu, kalau nak kira kan, memang hancurlah jasad kengkapan kan. Tapi ada Allah Ta'ala pilih mereka, pelihara mereka, sampai kan ada kan yang masih lagi utuh dia punya kengkapan dia. Malahan berbau wangi pula kan, macam tu. Walaupun dunia mereka dihina kan, dipelekehkan dan sebagainya. Siapa yang boleh menghalang tauhid mereka di hati, bukan di akal. Tauhid ni mestilah di hati, bukan di akal semata-mata. Mereka merasa cinta dan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar tahu dan membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengamalkan Islam bukan hanya sekadar bercerita tentang Islam. Kerana banyak di kalangan kita ni hanya pandai cerita bab Islam, tapi segi beramal tentang Islam tu masih ramai yang jauh daripada beramal yang sebenarnya. Kemudian mereka bermujahadah ke atas diri mereka, bukan sekadar melihat kebesaran nafsu mencengkam atas diri mereka, malahan mereka benar-benar memujahad diri melawan hawa nafsu mereka. Itu sebabnya dalam konteks tasawuf ada satu makam namanya makam mujahadah. Apa makna makam mujahadah? Makam mujahadah ni satu makam, maknanya kalau kita nak sampai pada makam sesuatu tempat itu, satu kedudukan, mesti kita lawan nafsu itu. Memang nafsu hakikat tak boleh buang. Nafsu tidak boleh dibuang. Nafsu kita hanya boleh jinakkan ataupun kita didik begitu, supaya mengikut apa yang dikenaki oleh iman kita. Kalau kita buang nafsu kita, habislah. Nak makan pun tak menafsu. Tengok makanan sedap-sedap, kek sedap-sedap rumah kita buat, tapi nafsu dah tak ada. Hilang nafsu kan. Sedang nafsu adalah perkara yang kata semula jadi Allah Ta'ala bagi pada kita. Baik, kemudian dalil kudrat. Apa dalil kudrat, tuan-tuan? Dalil kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir lah.
Salah satu dalilnya. Situ ada tak? Kat situ tak ada dalil Quran. Okey, dalil kudrat yang paling mudah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Taala di atas sesuatu tu maha berkuasa. Tu dalil yang paling popular, yang paling mudah yang kita boleh cari. Dalam Quran pun banyak perkataan innallaha ala kulli syai'in qadir. Malah diulang berkali-kali dinyatakan dalam Quran. Supaya kita, kenapa diulang berkali-kali? Salah satu Allah Ta'ala ulang ayat Quran tadi supaya untuk memudahkan ingatan kita. Kerana setiap benda diulang-ulang tu mesti ada sebab dia. Kan? Man takarrara takarrarat. Man takarrarat. Barang siapa berulang-ulang, nescaya sudah tentu dia dapat. Man takarrara, mim nun man, takarrara takarrat, takarrata, takarrarat. Yang pertama tu ra, yang kedua tu takarrat. Man takarrara takarrarat. Kan? Dia ada mubtada, ada khabar. Ada mubtada, khabar. Kalau dalam nahwu dikatakan mubtada khabar. Kalau dalam ilmu mantik namanya maudhu' wal mahmul. Kalau dalam ilmu bayan namanya mudhaf, namanya musnad wa musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Biasanya disebut musnad ilaih dulu, kemudian baru disebut musnad. Separuh orang bila dengar musnad ilaih tak faham. Sebenarnya musnad ilaih itu itulah mubtada dan khabar itu. Cuma istilah digunakan berbeza. Dalam ilmu bayan dia tak sebut mubtada khabar, tetapi disebut musnad ilaih. Kemudian dalam bab ilmu mantik dia tak sebut mubtada khabar, tetapi disebut maudhu' dan mahmul. Maudhu' dan mahmul. Dalam ilmu nahwu baru disebut mubtada dan khabar. Mubtada ini pembuka kata, khabar itu sebagai pelengkap kepada kata. Itu pembahasannya lah. Okey, habis cukup sekadar tu perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pengajian kita, insyaAllah. Okey, kalau ada pertanyaan daripada tuan-tuan, boleh tutup. Tak ada? Okay, tak ada, kita tutup tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina sariqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.